So apa itu self control tuan-puan? Okay, sebelum kita start, boleh tak kita ada music sikit boleh? Saya kalau tak kalau nak bercakap ni, kalau tak ada instrumen dia tak sampai. Okay, alright. So kepada tim digital, boleh on music ke? Oh ya, ada music. Okay, alright. Saya harap music tu tidak mengganggu lah. Okay, insyaAllah kita cuba buat yang terbaik. Anda dengar music? Anda dengar suara saya? Kalau dengar music dan juga suara saya, tolong komen. Okay, kalau dengar suara saya, dengar music tak mengganggu, boleh komen. Okay, Alhamdulillah dengar. So daripada mana? Okay. Alright. Okay, sebenarnya topik kita pada malam ini yang saya nak bawa adalah self control tuan-tuan. Di mana saya pun belajar guru-guru saya macam mana dia boleh berjaya. Siapa dikenal pada wanita lah. Pernah pergi tak satu butik bernama Siki Rahim? Siapa pernah pergi? Kalau di KL, di Bandar Baru Bangi. So itu adalah mungkin anda akan pernah tengok butik nama dia Siki Rahim tuan-tuan. Dia jual pakaian, dia jual tudung. Itu je tudung wanita. Tak ada tudung lelaki tuan-tuan. Lelaki tudung apa? Tudung salji tuan-tuan. Alright. So dia jual tudung tu. Saya tanya dengan dia, adalah seorang cikgu, bekas seorang cikgu tuan-tuan. Bekas seorang cikgu dan dia berhenti kerja dan dia terus berniaga walaupun dia di offer untuk sebagai jawatan guru besi pada masa tu. Okay. Tu bila dia di offer menjadi guru besar, dia menolak tawaran itu dan dia terus berhenti kerja. Apa yang dia buat adalah dia terus berniaga. Berniaga tanpa bermulakan hutang tuan-tuan. Itu yang dia ajar saya. Dia kata berniaga jangan kita bermula dengan hutang, tapi berniagalah dengan apa yang kita ada. Itu yang dia buat dekat saya. So, bila saya tanya dia, okey macam mana tu? Saya tak ada modal. So dia cerita. Dia bermula dengan dia jual apa barang yang dia ada, dia jual untuk dapatkan modal. Daripada modal yang ada tu barulah dia start buka perniagaan dia kecil-kecilan. Tapi hari ni tuan-tuan, dia adalah multi-millionaire juga. Okey. Banyak. Dia dah ada kilang dia sendiri. Di mana dia jual tudung. Nampak tu untuk ke tahap ni. Adakah dalam bentuk singkat? Adakah dalam bentuk singkat? Maksud dia bukan benda yang semudah apa yang kita tengok hari ni yang dia dah capai kejayaan. So mesti ada cabaran-cabaran dia. So macam mana kita nak control? Self control ni lah. Yang ini yang saya belajar dengan dia. Yang sebabkan hari ni kita boleh kekal, maintain dan setiap apa yang kita buat. Okay? So dia kongsi dengan saya. Ada satu cerita dia cerita kat saya. Ada banyak cerita. Ini saya kongsikan. Cerita. Yang pertama cerita dia adalah seorang penyelam. Dia ni seorang fotografer. Seorang fotografer, dia cerita dengan saya lah. Seorang fotografer di mana dia ni dia dapat tahu dalam satu kawasan laut, dasar laut tu, okey, ada terdapat orang kata apa, harta karun. Bukan harta karun lah, macam dalam laut ni ada kawasan-kawasan yang menarik lah. Lalu orang fotografer ni dia akan pergi cari tempat-tempat yang menarik, betul, untuk buat photoshoot ataupun dia nak ambil gambar. Daripada gambar tu dia boleh hasilkan kewangan lah, dengan dijual dan sebagainya. So dia selam lah ke dalam laut air. So matlamat pertama dia adalah untuk turun ke dasar laut untuk tangkap gambar. Apa yang diberitahu, kawasan tu memang cantik, haram dan sebagainya, memang cantik lah. So bila dia turun ke dasar laut, dalam proses dia menyelam tu sebenarnya dia melihat tu maksud dia melihat ikan-ikan yang cantik tuan-tuan. Dalam proses dia selam nak turun ke bawah, dia melihat ada ikan-ikan yang cantik sedang melintasi dia lah.
So apa yang dia buat? Dia tertarik dengan ikan-ikan, gerombolan ikan tadi tu. Dia pun pergilah ikut, ikut follow ikan tu. Tanpa dia sedar, dia dah pergi dalam kawasan yang agak jauh, menyebabkan apa tuan-tuan? Menyebabkan gas dekat dia tu dah nak habis. So automatik tuan-tuan, automatik dalam keadaan dia tak sedar, gas dia pun habis, tapi dia duduk di dalam laut lagi. Akhirnya dia mati lemas. Nampak tak? Itu kisah yang dia cerita. Saya tak faham lagi apa dia yang dia nak sampaikan dekat saya ni. Lepas tu dia cerita pula kisah yang kedua. Dia cerita kisah ni kisah Nabi lah, Nabi Muhammad SAW. Apa? Dia bersama dengan sahabat-sahabat di Masjid Nabawi, tuan-tuan. Okey? Di Masjid Nabawi. Jelas ya suara saya? Ke saya kesangkut? Jelas? Jelas? Inilah. So maksud dia, pada satu ketika Nabi dan juga para sahabat Nabi duduk berehat di kawasan Masjid Nabawi, tuan-tuan. Kan? Datanglah seorang pemuda, tuan-tuan. Dia membuang air kecil di tepi Masjid Nabawi. Bukan dalam toilet, di tepi. So sahabat-sahabat ni dia tengok kan, dia dah nak pergi lah. Sahabat-sahabat nak pergi marah apa semua. Tapi Nabi pesan, jangan, sabar, biar dulu, biar dia habiskan dia buang air kecil tu. Lepas dah habis, Nabi pun suruh sahabat pergi siram tempat kawasan yang dikencing tadi tu. And then sambil tu Nabi bagilah nasihat, yang kawasan ni tak boleh, bukan kawasan untuk buang air kecil, tak elok sebab ni adalah masjid. So apa, antara dua cerita tadi, apa yang difahamkan dekat saya. Yang pertama sekali, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan apa yang kita buat hari ni, semua kita dah ada matlamat, betul tak? Ada matlamat yang jelas, kita ada misi dan visi kita, betul. Tapi kadang ketika, kadang-kala dalam kita duduk, kita nak capai matlamat tadi, ada tak gangguan-gangguan daripada orang lain, daripada perkara-perkara lain, menyebabkan kita hilang kawal diri kita, menyebabkan kita tak boleh capai apa matlamat kita tadi, betul? Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kisah yang kedua, apa yang nak sampaikan, macam mana Nabi, seorang Nabi, seorang manusia yang bergelar Nabi, akhlak dia penuh, bagi saya sangat hebat lah. Dia adalah manusia yang terbaik, adalah manusia yang berpengaruh nombor satu di dunia. Memang Nabi Muhammad SAW. So macam mana dia boleh reflect setiap perbuatan ataupun setiap benda yang negatif ataupun setiap apa perkara yang ni dengan perkara yang baik. Contoh macam tadi, bila seorang pemuda membuang air kecil di sebelah dengan masjid, tapi Nabi tak marah terus. Nabi tak marah terus. Nabi bagi nasihat, Nabi tunjukkan akhlak yang baik. Automatik pemuda tadi tertarik dengan akhlak Nabi dan dia pun masuk Islam, tuan-tuan. Berbeza dengan yang kisah yang pertama tadi. Kisah yang pertama tadi, dia matlamat dia tadi, sebelum dia nak turun ke laut, dia nak pergi tangkap gambar je kat kawasan tu. Sebab bila gambar tu dah dapat, dia nak upload dekat mana-mana, media sosial ke, ataupun dia nak jual gambar tadi. So in the end, dalam dia nak turun tu, dia terjumpa gerombolan ikan yang cantik, dia pun ikut lah, betul lah. Bila dia ikut, maka dia tanpa dia sedar, and then dia kekurangan gas dan menyebabkan dia mati dalam laut lah. So macam tu juga kita hari ni, kita buat apa pun kita dah ada matlamat yang jelas, kita dah ada apa benda yang kita strategi, betul? Kita dah ada strategi, kita dah ada planning, and then kita ada tindakan, and then kita nak berkali-kali tindakan tu, kita kena bina apa? Bina kita punya karakter. Dalam NCO saya ada terangkan, kita kena bina karakter untuk kita capai matlamat tadi. Semua orang dah ada matlamat yang jelas, and then kita kena bina karakter. Karakter ni adalah sikap kita. Kena bina sikap yang betul, karakter yang betul untuk kita capai matlamat tadi. Adakah hari ni kalau kita nak 1 juta sebulan, contoh 1 juta sebulan, bolehkah kita karakter kita boleh bangun pukul 12 tengah hari? Boleh ke macam tu? Maknanya tak boleh.
So karakter kita tak betul. Bila karakter kita tak betul untuk kita capai, maknanya kita tak akan dapat 1 juta sebulan tu. Okay, so mesti karakter tu mesti karakter untuk orang capai. Mesti kena bangun seawal pagi kalau boleh. Seawal pagi. So benda-benda macam tu, itu karakter. Bila kita dah create karakter yang betul, matlamat tadi, kita punya apa? Kita punya impian ataupun matlamat kita nak capai tadi dengan karakter yang betul, insya-Allah. Tapi ada satu lagi yang dipanggil sebagai self control. Adakah kita boleh kontrol diri kita untuk kita sampai ke matlamat yang kita nak tadi? Okay, so tim digital boleh matikan muzik tu. Alright. Okay, so apa self control yang kita nak kena jaga, kita kena control diri kita. Betul. Anda setuju tak apa yang saya cakap? Hari ni orang yang berjaya, orang yang hebat, orang yang luar biasa bukan dari segi dia punya IQ dia, bukan dari segi orang yang tu mesti kena ada degree, diploma ataupun ijazah, double degree, PhD dan sebagainya, dia belajar pandai-pandai. Bukan sebenarnya. Berapa banyak orang yang pandai, orang yang kaya pun hari ni banyak yang bunuh diri, betul tak? Banyak kisah-kisah orang yang dah kaya raya, ada yang dah pandai sangat pun, tapi akhirnya dia tak boleh kontrol diri dia, menyebabkan dia pergi ke satu kawasan ataupun satu keadaan yang merugikan diri dia. Itu benda yang kita kena setuju. Sebab tu hari ni kita kena kontrol diri kita, kontrol self kita sendiri. Macam mana nak kontrol supaya kita duduk di dalam landasan yang betul, supaya kita boleh capai apa matlamat yang kita nak. Semua orang saya tahu hari ni yang join mana-mana, join kita punya team Avengers Hartanah, anda mesti ada matlamat anda. Anda nak capai ini, anda nak buat ini, anda nak pergi ke sini, anda nak buat ini, nak belajar macam-macam. Betul. Saya cakap insya-Allah saya doakan anda boleh capai. Dan satu cara untuk kita jaga kawal diri kita adalah kita bersama dengan orang-orang yang positif, tuan-tuan. Okey? Orang-orang yang positif. Di mana orang-orang yang positif ni ada aura yang menyebabkan kita boleh kita pun boleh jadi positif sebenarnya. Saat saya, bukan hari ni saya duduk sebagai agency director, terus-terus jadi agency director. Pengalaman saya bermula dalam bidang property pada saat saya pada tahun 2016, tuan-tuan. 2016 saya kenal dengan Coach Syami. Saya kenal, ada gambar-gambar kami masa mula-mula start dulu. Kita pernah buat sharing di tepi tangga, buat closing dengan prospek di tepi tangga. Macam tu kita belajar, sama-sama belajar tanpa ada sistem macam ni. Hari ni saya cakap anda bersyukur sebab anda join SG Partners yang Berhad ataupun join team Avengers Hartanah. Ada sistem yang betul, sistem pendidikan yang betul, sistem pengurusan yang betul. So insya-Allah dengan adik ini memudahkan kita untuk kita capai matlamat kita tadi. Okay? So ingat tu. So kita kena ada, kita dah, pertama sekali kita dah create apa matlamat kita. Betul? Matlamat yang jelas. Yang kedua, kita kena bina sikap kita ataupun kena bina karakter kita untuk kita capai matlamat yang tadi tu. Pastikan logik. Pastikan benda tu karakter ataupun sikap kita tu mesti kena tengok apa maksud dia, tengok pada matlamat kita lah. Okey. Yang ketiga adalah self control. Kontrol diri kita. Berapa banyak hari ni kan saya tahu yang ada dalam program-program yang ada dalam kelas kita pada malam ni, saya tahu anda mungkin bukan Avengers Hartanah ni bukan adalah peluang yang anda join yang pertama. Mungkin anda dah sebelum ni anda dah buat macam-macam, betul? Macam-macam anda dah buat. Macam-macam dah kita dah buat, betul? Macam-macam peluang kita dah pernah jual itu, jual ini kan, jadi itu, jadi ini. So macam-macam. Tapi matlamat kita mungkin tak jelas, menyebabkan hari ni kita terpaksa buat benda lain juga. Okay, so saya nak anda duduk di dalam tim Avengers Hartanah, mempunyai matlamat yang jelas. Yang kedua adalah kena ada sikap ataupun karakter yang betul. Yang ketiga adalah kena self control. So ada gangguan-gangguan ataupun ada orang-orang lain ataupun yang ingin menjatuhkan kita, itu biasa, tuan-tuan. Sebab itulah satu semangat yang anda kena twist daripada negatif jadilah positif supaya anda boleh buktikan yang anda pun boleh berjaya. Okay, so berapa banyak pengalaman saya sebelum ni sama. Hari ni kita buat apa pun sama je.
Semua benda yang sama. Kalau kita buat bidang ni sebenarnya in the end kita nak ada pendapatan yang baik, betul tak? Supaya bila ada pendapatan yang baik, supaya kita boleh buat kehidupan kita lebih baik, betul? Buatlah apa-apa pun sebenarnya. Tapi kena ada matlamat yang jelas, so kita kena kontrol diri kita. Kita tak nak jadi macam fotografer tadi, okay? Di mana dia first kali matlamat dia nak turun ke dasar laut untuk tangkap gambar di kawasan-kawasan yang cantik, ada yang terumbu karang yang cantik dia orang kata kat situ. Tapi disebabkan dia asyik dengan kecantikan ikan-ikan, gerombolan ikan tadi, menyebabkan dia hilang. Wah, ini macam menarik kan? Dia hilang kontrol diri dia, dia ikut ikan tu, dia asyik sangat menyebabkan in the end dia mati kekurangan gas, oksigen. Nampak tak? Macam tu kita, kalau kita tak kontrol diri kita, apa yang kita buat, in the end kita akan give up. In the end kita rasa susahnya sebab berbeza dengan orang yang buat macam-macam dengan orang yang buat satu benda sahaja. Itu yang dia kongsikan dengan saya, iaitu Cikgu Rahim nama dia, Cikgu Rahim. Topi tudung tuan-tuan, bayangkan. Ini dia mati millionaire, dia seorang yang humble, dia seorang yang bagi saya sangat jarang kita nak jumpa orang yang macam tu lah. So dia punya kepercayaan dia terhadap rezeki Allah Subhanahu Taala, dia letakkan Allah di depan. Apa setiap perbuatan yang dia buat, dia letakkan Allah dulu. Dia yakin cukuplah bagi dia hanya Allah Subhanahu Taala. Itu yang memang saya rasa wah bestnya. Kita berjumpa dengan orang-orang macam ni best kan. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang hebat. Sebab apa? Kita nak jadi hebat, kita kena jumpa dengan orang-orang hebat. Kita kena duduk bincang dengan dia, cakap, jangan malu. Kenapa kita nak malu? Dia pun manusia, betul? Dia pun manusia. Kita pun kena ada guru untuk kita belajar, untuk kita dapat sedikit ilmu kehidupan ini, untuk kita bawa diri kita ke arah kebaikan di dunia. InsyaAllah di dunia kita baik, maka di akhirat kita pun akan baik. Okay? Saya bukannya ustaz, saya bukannya da'i. Okay? Saya adalah Eddie Nafis. Okay? Saya adalah ejen property juga. Saya belajar dengan guru-guru yang hebat-hebat, so, di mana dia berkongsi dengan saya. Sebab kalau tidak, saya tidak mampu untuk menggalas tanggungjawab sebagai agensi director, sebagai shareholder project, sebagai leader di SZ Partners Sdn Bhd. Saya tidak mampu kalau saya tak ada orang di belakang saya seperti Coach Syahmi, seperti kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, tim saya. Itu semua saya perlukan orang-orang yang baik supaya saya pun boleh bawa anda semua insyaAllah. Okay? Itu sedikit tentang macam mana kita nak kena faham, kena kontrol diri kita. Dalam apa kita buat pun kena kontrol diri kita. Jangan kita terleka dengan benda-benda yang membuang masa.